Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara dan saudari semua, bertemu kembali kita di dalam Rapsodi Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan membawakan satu artikel yang bertajuk Ada Satu Tujuan Ilahi untuk Hidupmu. Hasil nukilan Pastor Chris Oyakilome. Sebelum itu, mari kita sama-sama merujuk ayat Alkitab di Kolosi 4 ayat 17. Ayat ini mengatakan, dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Saudara dan saudari, beberapa tahun yang lalu, Tuhan memberitahu saya bahawa perkara yang paling penting untuk manusia lakukan adalah mencari tujuan mereka dan memenuhinya. Tetapi, kebanyakan orang tidak pernah melakukannya. Oleh itu, mereka menjalani kehidupan yang kosong, tidak pernah menyedari bahawa ada satu rencana ilahi untuk mereka. Efesus 2 ayat 10 dalam terjemahan AMPC berkata, kerana kita adalah hasil karya Allah sendiri, buatannya yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus, dilahirkan semula, agar kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang Allah telah tentukan, yang sudah direncanakannya untuk kita, berjalan di laluan yang Dia telah persiapkan, agar kita hidup di dalamnya, menjalani kehidupan baik yang Dia telah aturkan dan sediakan untuk kita hidup. Betapa pentingnya untuk kamu mengetahui tujuanmu. Apabila kamu mendapati dirimu berada di jalan yang telah ditetapkan untuk kamu berjalan, hatimu akan dibanjiri dengan sukacita dan kedamaian. Tuhan tidak hanya suka-suka melakukan sesuatu. Dia mempunyai tujuan untuk segala-galanya. Dia mempunyai tujuan untuk dunia, dan Dia pasti memiliki tujuan untuk hidup kamu. Ianya penting untuk kamu mengetahui tujuan Tuhan bagi kamu. Satu tujuan umum untuk semua anak Allah adalah kita dilahirkan untuk kemuliaan-Nya. Kita dilahirkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan memuliakannya. Hendaklah tujuan asas itu ditetapkan dalam hatimu mulai dari hari ini, dan nyatakanlah, Tuhan, aku bersyukur kepadamu kerana aku telah dilahirkan untuk kemuliaan-Mu. Walau bagaimanapun, lebih daripada itu, terdapat satu tujuan khusus mengapa kamu telah dicipta dan diletakkan di bumi ini. Dan dalam memenuhi tujuan itu, kamu membawa kemuliaan dan kehormatan kepada Tuhan. Jika kamu belum menemui tujuan khusus itu, kamu boleh mengetahuinya hari ini. Beranikanlah dirimu bertanya kepada Tuhan, dan Dia akan memberitahu kamu. Kadang-kadang, Dia akan berbicara dengan jelas, sebagaimana yang Dia lakukan kepada Rasul Paulus. Anda boleh membaca di Kisah Para Rasul, bagian 26, ayat ke-13 hingga 16. Ada masanya, Dia akan membimbing kamu ke dalamnya, dan setiap hari. Dan dengan itu, kamu akan mengetahui dengan lebih banyak tentang tujuannya untuk hidupmu. Apabila kamu berjalan dalam iman mengikuti firman-Nya dalam segala perkara. Baiklah saudara dan saudari, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa, kerana mendedahkan kepada aku tujuan yang spesifik. Aku diciptakan dan ditempatkan di bumi ini. Aku adalah saksi Injil Yesus Kristus yang diutus dari kerajaan syurgawi untuk keselamatan jiwa-jiwa di bumi. Kegarahan seharianku adalah untuk mendirikan kerajaan Tuhan di bumi
dan di dalam hati manusia. Maka dengan itu, membawa kemuliaan dan kehormatan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Untuk renungan tambahan, kita boleh merujuk di Efesus bahagian 1, ayat 4 hingga 5. Ayat seterusnya, 2 Korintus 5, ayat 18 hingga ke-20. Dan yang terakhir, Kolosi bahagian 3, ayat 1 hingga 2. Sehingga kita bertemu lagi, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.